And then dia tunjuk gambar tu di koridor tu memang betul-betul paras di bawah dada dia. So saya tanya lagi, habis tinggi adik Zara berapa? Dia bilangnya kemungkinan dalam 15 something, dia bilang. Okey lah. Lepas tu dia kasih tahu lagi, di atas tu dia kata ada satu macam boleh tempat untuk bergayut, dia bilang. Itu statement dia, boleh tempat untuk bergayut. Satu video tular memaparkan pendedahan berhubung perjumpaan tertutup yang dihadiri oleh pihak media serta guru sekolah Zara Khairina. Dalam sesi itu, beberapa perkara dibangkitkan termasuk dakwaan bahawa Zara Khairina kononnya mengigau, namun kenyataan tersebut dianggap tidak masuk akal dan menimbulkan tanda tanya besar. Menurut Akak Baju Pink, seorang yang terlibat dalam bidang guaman, beliau telah menerima undangan untuk menghadiri perjumpaan tertutup itu sebanyak 3 kali dan kali ini beliau hadir sendiri. Apa yang mengejutkan ialah dakwaan serta fitnah yang dilemparkan terhadap arwah Zara yang jelas menimbulkan rasa tidak puas hati dan keraguan. Beliau menegaskan akan terus bersuara sehingga kebenaran ditegakkan sambil menyeru orang ramai agar tidak berhenti memperjuangkan keadilan buat arwah Zara Khairina. Ketua penganjur, ketua penganjur ada tim dia 2 orang. 3 orang tim dia, ada 2 orang cikgu daripada sekolah tersebut, ada beberapa media ni lah, media cetak, dan media tu pun agak strong juga sebenarnya. Ada beberapa media. Lepas tu ada satu orang penyanyi, lepas tu ada saya. Perjumpaan tersebut saya sudah dapat invitation tu 3 kali. 3 kali. Ini saya explain lagi sekali lagi ni. Jangan potong saya punya video ya. Tolong fahamkan benda ni. 3 kali saya dapat jemputan tu. Lepas tu kali ketiga baru saya iakan, itu pun dijemput oleh salah satu NGO kononnya. Saya tidak tahu bahawa dia adalah cikgu yang mengambil cuti tanpa gaji. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu selepas saya sampai di sana. So masa tu saya masuk, saya duduk di sinilah. Lepas tu tim saya sebelah. Masa tu penganjur terangkan ada 2 cikgu daripada sekolah. Daripada sekolah. Ada 2 cikgu daripada sekolah. And then masa tu saya order makanan semua macam biasa. And then masa tu dorang bercakap dululah. Saya bagi dorang bercakap dulu kan. Dorang bagi bercakap. Dorang kata tujuan perjumpaan tersebut adalah untuk meminta bantuan saya dan juga beberapa influencer lain ataupun aktivis lain ataupun NGO lain untuk membersihkan nama sekolah. Untuk memohon membersihkan nama sekolah sebab mereka kata cikgu yang tidak affected dan juga murid-murid yang di dalam yang tidak sepatutnya menjadi terkesan berkenaan dengan kes ni. Berkenaan dengan kes ni lah. Masa tu saya dengar, saya tidak cakap apa-apa lagi. And then dorang kata lagi untuk membincangkan berkenaan dengan naratif palsu yang beredar di media sosial. Dan juga lagi dorang kata dorang mau berbincang pendapat daripada site mereka. Berbincang daripada site mereka lah. So saya dengar. Barulah saya tahu siapa yang saya jumpa ni. Lepas tu masa dorang sudah explain, first thing first yang dorang kata dengan saya, dorang percaya pendapat dorang. Ini pendapat dorang saya masih dengar saja, tapi tidak bermakna saya setuju. Masa tu saya dengar pendapat dorang yang dorang mengatakan, tolong rekod ni daripada awal. Bukan you rekod separuh-separuh. Ini menimbulkan banyak fitnah kepada saya. Saya banyak baca fitnah
even video TikTok saya tadi pun orang tidak paham. Saya tidak tahulah, mungkin kesilapan saya, penerangan saya kah, atau macam mana, saya tidak paham. Wah, okay. And then bukan ada duit diguna, peguam kan pro bono. Okay, saya balik-balik dengan perjumpaan tertutup tersebut. So inilah yang menurut dorang. Okay, inilah yang menurut dorang lah. And then masa tu cikgu tersebut terus keluarkan sebab penganjur yang utama tu tanya, menurut cikgu lah kan, adik Zara ni macam mana sebenarnya kes dia. Ini soalan dia pertama. And then cikgu tersebut terus jawab. Cikgu tu cakap, kami tidak rasa adik Zara ni ditolak, dia kata. Kami tidak rasa adik Zara ni dibunuh, dia kata. Tapi kami rasa adik Zara ni, sebab kami dipahamkan ada beberapa orang dalam dom dorang tu, okay, orang dalam dom dorang tu cakap konon Zara ni mengigau sambil berjalan. Di situ saya sudah saya dengar lagi, saya biar orang bercakap dulu. Okay, masa tu saya biar orang bercakap dulu. Lepas tu dia cakap, tapi saya rasa, dia kata, pendapat saya lah, dia kata, ini pendapat saya ya, dia kata, Zara ni kemungkinan, sebab menurut daripada orang dom-dom dia, Zara ni jalan mengigau sambil berjalan, ataupun dia kata Zara ni sebab di tempat tembok tu dia siap tunjuk ada satu gambar tembok tu lah, depan pintu dom dorang tu. Dia berdiri di dalam dom tu, dia berdiri di dalam dom pula, dia berdiri di depan tembok tu, dia berdiri, dia bilang tinggi saya 170 cm. Okey, tembok ni di bawah paras dada dia. Mana-mana individu edit guna, ya memang saya akan saman, jangan risau. Mana yang tidak faham bahasa memang saya akan saman. Okey, and then dia tunjuk gambar tu di koridor tu memang betul-betul paras di bawah dada dia. So saya tanya lagi, habis tinggi adik Zara berapa? Dia bilangnya kemungkinan dalam 15 something, dia bilang. Okey lah. Lepas tu dia kasih tahu lagi, di atas tu dia kata ada satu macam boleh tempat untuk bergayut, dia bilang. Itu statement dia, boleh tempat untuk bergayut. Lepas tu saya cakap lah, saya bilang habis tu maksudnya apa? Kemungkinan kita tidak menolak juga, dia bilangnya. Kemungkinan dia bergayut di situ atau dan terjun. Okey. Lepas tu situ saya senyap, saya masih senyap, saya biar orang bercakap dulu. Lepas tu dia cakap lagi berkenaan itulah, apa lagi dia cakap masa tu, saya ada tulis bani semua di muka buku saya bagi penerangan full supaya orang tidak fitnah. Okay. Lepas tu masa tu dorang tanya, penganjur tanya saya, ketua tu ditanya saya, okay, menurut Puan Ena lah kan. Okay, menurut Puan Ena lah kan, sebab Puan Ena lama sudah di bahagian jenayah, dia bilang. Menurut pendapat Puan Ena, dia bilang, macam mana kes ni sebenarnya? Dia tanya saya, ataupun apa yang sebenarnya yang bermain di fikiran Puan Ena, dia bilangnya. And then saya terus cakap, saya banyak tidak puas hati sebenarnya. Saya bilang, banyak betul saya tidak puas hati. Satu, saya bilang berkenaan dengan catering. Saya kata, berkenaan dengan catering, saya kata, ada caterer yang maju kepada saya, tampilkan bahawa pada 17 hari bulan, kamu ada order catering. Tapi, simply saya tidak bangkitkan isu ni di mana-mana media sosial saya, sebab, saya bilang, benda tu tidak salah. Cuma lack of empathy. Saya kata, cuma lack of empathy. And then disahut, masa saya cakap tu disahut oleh satu orang cikgu dorang yang duduk sebaris dengan saya. Okay, duduk sebaris dengan saya. And then dia cakap, apa? Dia kata lack of empathy. Dia kata apa tu? Dia bilangnya. Lepas tu saya cakap lah, lack of empathy lah. Saya berkata, kamu tidak macam pula, kamu tidak kisah pula. Macam kamu tidak kisah pula murid kamu di dalam ICU ataupun dalam ward tengah bertarung dengan nyawa, tapi ada catering untuk cikgu-cikgu lah. Okay. Lepas tu dia jawab, dia kata, dia bilang dengan saya masa tu, dia kata,
Tapi tidak salah. Saya cakap iya, memang tidak salah. Saya tidak cakap salah. Sebab tu saya simply tidak pernah update berkenaan dengan benda ni. Saya kata, okay. Lepas tu saya cakap lagi dengan dia. Dia cakap dengan saya, beginilah puan, dia kata, itu POV puan, saya hormat POV puan, so sekarang ini POV saya. So mungkinlah diorang order catering, tapi saya tidak tahu saya tidak tahu, dia bilang. Saya tidak tahu pun diorang order apa-apa untuk jamuan ke makan-makan, saya tidak tahu, dia bilang. Lepas tu cikgu sebelah sana sahut, ini pun saya tidak tahu, dia bilang, sebab saya tidak ada di masa itu. Saya bawa student keluar, dia kata, sebab ada perlawanan sukan di Perlis, dia bilang. Okay. Lepas tu dia cakap, bila dia cakap begitu, lepas tu daripada sebelah sini menyaut, dia bilangnya, yalah, dia bilangnya, itu POV puan, tapi POV saya pula, diorang cuma order catering, mungkin untuk menyelesaikan masalah ni, dia bilang. Okay. Tapi saya cakap, order catering, saya kata, okay. Lepas tu terus dia cakap lagi dengan saya, dia cakap lagi, dia cakap apa lagi ya? Banyak WhatsApp masuk ni, tengah WhatsApp masuk apa ni, aduh, sabar dulu semua, bagi saya ingat dulu, sebab ini berlaku 29 hari bulan, ini 29 hari bulan berlaku. Okay. Lepas tu masa tu terus dia cakap lagi, dia cakap apa? Oh, saya balas, saya bilang, tuan, saya kata, just imagine if, dia kata, in that bed is your kids ataupun your daughter or your son, you akan ada selera makan juga kah? And then dia terus balas, dia bilang, kalau saya sendiri, itu anak saya tidak selera makan lah, tapi kalau ada orang lain saya tidak tahulah. Lepas tu terus kawan saya menyaut, oh, kalau ada orang lain boleh lah, tapi saya pula tidak, saya tidak menyaut begitu. Saya cuma cakap, sebab itulah tuan, di perkataan di hadapan murid tu adalah anak murid, saya kata. So saya kata, saya tidak kata makanan tu, catering tu salah, tapi just lack of empathy lah. Lepas tu dia saut, yalah, lack of empathy, silakan, dia kata. So tiada isu. Okey lah, saya senyapkan berkenaan dengan, oh, siapa bagi saya ni hot. Okey. Habis daripada situ, habis daripada soalan tu, diorang ada tanya saya soalan. Sekejap. Saya ada tulis bani semua. Okay, saya ada tulis semua. Di muka buku saya memang saya tulis semua. Dan tujuan saya explain tu sebab Kak Monadin dia update. Okay, dia update berkenaan dengan leaknya perbualan conversation antara kami tu. Okay, tapi tujuan juga saya explain benda ni sebab pihak sana sudah start membuat naratif berkenaan pasal saya. So do you think saya akan senyap? Tidak, saya tidak akan senyap. Kalau sekali lagi saya dapat, sebab dorang tengah buat naratif kata konon pasal pelajaran saya, okay, so saya kata saya dapat sekali lagi, saya saman. So saya bukan buat lampirkan terus di mahkamah. Saya tidak akan, saya bukan orang bodoh. Saya bukan orang bodoh. Itu sebabnya saya tampil. Okay. Sekejap. Saya ada type tu. Saya explain lah secara kasarnya di sini. Okay. Lepas tu orang cakap pasal arwah tu lah terjunkan. Diorang cakap mengigau berjalan. And then saya terus cakap. Saya kata begini. Saya bilang, wah, memanas betul saya sebenarnya masa itu. Tapi saya tenang sebab bagi saya itu POV dorang. Dorang kata itu pendapat dorang lah, pendapat dorang secara peribadi. Bila guru tersebut memberitahu kami pendapat beliau dengan yakin bahawa kemungkinan hanya ada dua, iaitu Zara mengigau sambil berjalan dan mungkin terjatuh, atau Zara terjun sendiri sebab ada beberapa murid beritahu kepada cikgu yang Zara pernah bertanya apa agaknya rasa kalau terjun dari tingkat 3. Ini statement cikgu tu. Lepas tu saya terus balas. Masa tu saya terus balas, saya kata begini, siapa yang beritahu arwah ada cakap begitu dengan cikgu? Saya tanya begitu. Berapa orang yang dengar? Ada buat laporan rasmi sebelum kejadian tersebut? Saya bilang kepada mana-mana yang bertauliah sebagai rekod. Jika tidak, macam mana? Saya kata ianya dikira sahih. Saya kata begitu. Lepas tu jawapan cikgu, ada beberapa orang kawan yang duduk di dom dengar
tiada laporan rasmi kepada cikgu, tiada rekod yang tidak baik terhadap arwah. Ini pengakuan orang hanya ada beberapa permasalahan kecil seperti yang saya mention. Dia kata tuduhan arwah mencuri berlaku atau tidak. Okey, diselesaikan antara sesama pelajar di bilik asrama, tapi tiada buli berlaku setahu cikgu. Ini statement dia. Okey, so masa dia tunjuk gambar yang dia punya ketinggian 170 tu kan, okey, yang di bawah dia punya badan tu, dia katalah begini, dia kata dengan saya, mustahil jika ada orang angkat dan baling ke bawah, memandangkan di bahagian atas ada macam pagar kecil yang membolehkan seseorang itu bergayut. Dan ketinggian arwah dikatakan dalam lingkungan 150 plus minus. Dan mustahil katanya untuk ada pergelutan berlaku, sebab ada yang tanya. Masa tu ada satu wartawan tanya. Wartawan tu tanya begini, ada kesan pergelutan ke tidak cikgu? And then cikgu tu jawab, tidak nampak kesan pergelutan di tempat kejadian. Dan saya terus sahut. Saya kata, jika mustahil untuk orang baling ke bawah, habis mustahil ke untuk orang panjat dengan ketinggian koridor dan terjun ke bawah dengan ketinggian arwah yang sebegitu? Itu saya punya soalan. Okey. Lepas tu saya terus tanya lagi. Saya kata, jika mustahil untuk orang baling ke bawah, habis mustahil ke untuk orang panjat dengan ketinggian begitu? Bukan, habis mustahil ke juga untuk seseorang murid itu berjalan sambil tidur dan terjun ke bawah? Saya tanya. Lepas tu cikgu tu tidak menjawab, cikgu tu tidak mencela. Cikgu tu cuma mungkin berfikir saya punya soalan kan. Okey, berkenaan diary, ada soalan yang ditimbulkan sebenarnya, bukan saya. Okey, tapi daripada side ketua penganjur tu, dia kata begini. Okey, berkenaan dengan diary, dia kata begini, seperti yang umum sudah tahu kan, berkenaan diary. Diary ni sudah meluas, dia kata. Semua seorang bercakap pasal diary ni. Okey, lepas tu dia tanya saya lagi. Ada satu individu lain tanya berkenaan dengan diary itu, pendapat cikgu terhadap diary yang hangat diperkatakan, wujudkah tidak diary tersebut? Okey, and then ada satu wartawan depan saya sahut sambil mengangguk. Okey, dia kata wujud sambil dia mengangguk. Okey, lepas tu saya sahut. Saya kata wujud, tapi saya kata persoalan saya, adakah diary itu legit milik arwah? Saya kata, adakah diary itu legit milik arwah? Sudah dihantar ke bahagian forensik untuk pengesahan ianya milik arwah? Saya kata. Okey. Lepas tu sebagaimana masa mak arwah leakkan audio tersebut kepada umum, saya kata, lepas tu saya kata mak arwah hantar handphone dia ke Balai Karamunsing untuk buat pengesahan berkenaan audio. Saya kata. Habis saya kata, berkenaan dengan diary tersebut, ada siapa-siapa membuat pengesahan untuk diary tu? Lepas tu saya tanya lagi, berapa lama masa diary tersebut diserahkan kepada pihak polis? Kenapa kacau tempat crime scene? Saya tanya. Kenapa tak tunggu polis yang buat? Ini saya tanya. Lepas tu jawapan cikgu masa tu, semasa kejadian, ketua warden dipanggil oleh pengawal keselamatan. Dan sesudah ambulans sampai dan bawa arwah ke hospital, cikgu-cikgu di sekolah dan murid-murid panik serta ingin tahu dan cari tahu kenapa punca kejadian, apa punca kejadian. Jadi cikgu-cikgu ni, okey, bukan merujuk kepada dia lah, dia kata orang lain lah, dia kata cikgu lain lah, pergi ke bilik arwah dan periksa loka arwah, dan mereka jumpa diary tersebut dan benar, dia kata, polis sampai ke tempat kejadian sangat lambat, dia kata, dan benar, dia kata, ada lambat beberapa jam dan memang ada di tangan guru diary tersebut, dia kata. Okey, lepas tu saya terus argue. Saya kata dia memang berterus terang lah masa tu. Okey, dia memang berterus terang lah. Okey, dan saya terus tersenyum. Lepas tu saya terus tanya, macam mana kalau kamu cakap polis lambat sampai, diary tu maksudnya sudah berada di tangan kamu agak lama? Saya bilang, okey, dan dia sepatutnya dikira sebagai tempered evidence, bukan corroborative evidence. Saya bilang, ini saya cakap dengan dia. Lepas tu cikgu tu memang betul-betul dia mau tanya apa? Okey, betul-betul dia mau tanya dengan saya masa tu. Dia tanya begini.
Dia kata, puan, dia kata, saya betul-betul mau tanya, bah, kalau belum meninggal, bah, dia bilang, memang tidak boleh kacau kah juga barang-barang ataupun tempat kejadian itu semua? Sebab kami memang tidak tahu prosedurnya, puan. Okey, ini dia cakap dengan saya masa itulah. Lepas tu saya cakap, memang tidak boleh kacau. Sebab dia kata, sebab saya bilang memang tidak boleh kacau. Sebab satu lagi, polis belum sampai. Bukan tanggungjawab kamu untuk menggeledah semua tu. Itu tanggungjawab polis. Saya bilang, itu tanggungjawab polis. Sebab diorang pergi selongkar tu lokal kononnya. Diorang pergi selongkar. Lepas tu saya terus cakap juga, saya cakap, saya tidak salahkan kamu untuk kamu membersihkan nama, okey, dengan saya percaya, saya bilang, bukan semua yang di dalam sekolah tu bersalah dan bukan semua di dalam sekolah tu tahu apa yang terjadi. So tidak adil untuk murid-murid yang lain, okey, murid yang lain affected by this case. Saya bilang, saya baca sebab saya sudah tulis ni di dalam muka buku saya. So saya baca balik sebab saya tidak mau ada fakta yang tertinggal. Sebab saya tidak mau ada orang rekod dan bagi separuh-separuh. Jangan saya lepas ni kalau saya dapat, saya terus ni saja. Saya terus saman saja ni. Saya bukan orang bodoh. Lepas tu masa tu dia terus bersetuju banyak benda yang kami bersetuju juga. Okey, iaitu KPM lambat buat statement. Lepas tu saya terus tanya juga, kenapa pengetua tidak buat statement? Lepas tu terus dia cakap, cikgu tu cakap, begini, bah, dia bilangnya, saya pun tidak tahulah ya, dia bilangnya, saya tidak tahulah kenapa tidak buat statement, dia bilangnya. Mungkin dia bilangnya itu antara urusan pengetua sama KPM. Dan saya terus cakap, saya bilang, tidak ada mana-mana akta yang menghalang seorang pengetua mengeluarkan statement, official statement berkenaan dengan kejadian yang berlaku di sekolah tu. Saya kata, statement simple pun sepatutnya sudah jadi, bah. Boleh, bah, diterima pakai. Tapi kamu senyap, saya kata. Kamu tidak ada keluarkan apa-apa statement. So, kamu jangan marah, saya kata, kalau apa-apa naratif yang netizen keluarkan. Ini berpunca daripada siapa? Ini berpunca daripada siapa, saya kata. So, cikgu ni orang lokal kah? Ya, orang lokal. Memang orang lokal. Nasib pula kau Ina apa tu? Kalau aku rekam semua di sana. Tidak boleh, kita kena jadi bijak. Kita kena jadi bijak. Kan? So, sebab lagi pun saya datang tu bukan sebab saya tidak tahu. Saya tidak tahu mula-mula sebab perjumpaan tu daripada NGO. Okey, daripada NGO tu tanya. Dia kata, salam puan, saya ni antara salah satu penganjur untuk Justice for Zara. Ini yang saya buatlah, dia kata. So saya penganjur kan? Of course saya tidak letak apa-apa dalam kepala otak saya. Itulah saya hadir. Itulah saya hadir. Ada pula yang tanya masa di video TikTok saya tu kan. Dia kata, kalau kamu tahu sudah, kamu sudah tahu, dia bilangnya. Kenapa kamu hadir lagi? Astaga sis, macam mana bah aku mau tahu? Aku bukan ada sixth sense bah mau tahu apa yang orang ni. Apa bah merepek? Okay, so di sini saya nampaklah, okay, naratif yang bermula berkenaan bunuh diri ni. Satu saya mau tanya, naratif berkenaan dengan adik Zara ni bunuh diri, okay, berkenaan adik Zara bunuh diri ni, siapa yang keluarkan? Orang luar tidak tahu. Orang luar tidak tahu, bro. Kalau bukan orang yang di dalam tu mengeluarkan statement berkenaan dengan adik Zara bunuh diri, habis macam mana orang lain tahu? Again, kamu mau salahkan netizen. Netizen apa dia tahu? Takkan dia tahu apa yang jadi di dalam sekolah tu melainkan kamu. Berkenaan diary, okay, siapa yang keluar berkenaan isu diary itu? Mula-mula sekali sebelum Menteri KDN buat statement, diary itu sudah berleluasa. So kalau bukan orang di dalam sekolah tu, habis siapa? Habis siapa? Ini persoalan saya. Habis siapa? So, kalau kamu rasa kamu boleh brainwash saya lah kan? Saya tidak tahulah kamu mau brainwash saya kah? Kamu mau apakah? Tapi macam saya cakap,
saya tidak akan senyap selagi keadilan bukan untuk adik Zara. Dan yang paling saya marah berkenaan dengan naratif bunuh diri. Okey, terutamanya Pat Mengigau. Beginilah, simpelnya adik Zara sudah meninggal. Okey, adik Zara sudah meninggal ya. Adik Zara sudah meninggal. Semasa dia hidup tu pun dia sudah menanggung kesakitan. Dan selepas dia meninggal, kamu keluarkan naratif memfitnah dia, yang kamu letakkan di belakang nama dia sehina-hina dosa di sisi Islam, iaitu bunuh diri, di nama dia, di belakang nama dia. Kamu tidak fikir ke akhirat macam mana? Kamu tidak fikir ke apa yang kamu akan disoalkan? Itu saya mau tanya. Kamu tidak fikir itu semua? Saya fikir. Saya berfikir pasal tu benda. So macam saya cakap, saya ulang sekali lagi, orang di luar tidak akan tahu berkenaan diary itu kalau bukan orang di sekolah yang keluarkan. Macam mana umum mau tahu berkenaan dengan diary? Kedua, berkenaan dengan isu bunuh diri. Saya bagi kamu berfikirlah ya. Okay? Kalau kamu tidak, orang yang di dalam sekolah tu kasih tahu pasal adik Zara bunuh diri ke apa semua, siapa yang keluarkan naratif sebegitu? Again, netizen tidak tahu. Netizen ataupun rakyat tidak berada di dalam sekolah tu. Jadi, siapa yang keluarkan? Siapa? Rakyat tidak tahu, bro. Rakyat tidak tahu. Rakyat tidak tahu apa yang jadi dalam sekolah kamu tu. Okey? Dan kenapa sebelum Menteri KDN keluarkan berkenaan isu diary itu sudah berleluasa sampai ada plot twist, akaun TikTok plot twist berkenaan dengan diary tersebut. Saya minta kamu berfikir. Kamu kena ingat satu benda. Keadilan akan mencari jalan keluar dia sendiri. Yang kami ni semua hanyalah asbab. Hanyalah asbab. Apa ni? Kami ni semua hanyalah asbab. Asbab yang dihantar untuk apa? Untuk bongkarkan berkait dengan kes ni. Macam saya cakap, ada beberapa influencer yang diorang mengaku ya, diorang mengaku di mana diorang sudah ada perjumpaan. Okey, sebab saya tu yang ketiga kan. Okey, diorang, saya tidak tahu ada berapa in total, saya tidak tahu. Okey, ada yang diorang cakap menunggang isu ni, ada yang hanya untuk buat konten, diorang kata begitu. Dan ada diorang sebut beberapa nama influencer. Tapi bagi saya, satu saja, selagi mana diorang bersuara berkenaan dengan adik Zara, kita tidak tahu niat diorang. Sebab niat diorang ni hanya Allah sahaja yang tahu. Hanya Tuhan diorang saja yang tahu, bukan orang di kiri dan kanan. Okey, hanya tidak orang kata kamu tidak boleh judge diorang berkenaan ini untuk buat konten siap ni, untuk ni. Kamu tidak tahu. Dan selagi mana diorang bersuara untuk berkenaan adik Zara ni, saya menerima baik dan saya menyambut baik. Cuma saya minta, okey, tolonglah keluarkan cantik je pun. Tolonglah keluarkan maklumat, okey, yang benar, yang sahih. Okey, kenapa saya cakap mesin basuh tu tidak benar, fakta tu tidak benar? Sebab saya sudah berjumpa dengan doktor. Okey, saya sudah jumpa dengan doktor. Ada 2 doktor yang saya jumpa, tanyakan berkenaan dengan pendapat, pendapat mesin basuh. Dan pendapat mesin basuh tu, kenapa doktor cakap tidak benar, tidak sahih? Sebab mesin basuh yang berada di dalam sekolah tu pun, even kalau yang di luar punya mesin basuh pun, yang besar tu adalah untuk pengering, bukannya mesin basuh. Dan berat untuk mesin basuh ni 6 ke 15 kilo. Adik Zara ketinggian dia 150 plus minus. So berapa dia berat?
So kalau dia dimasukkan dalam mesin basuh tu, macam mana bah mau berpusing tu mesin basuh? Macam mana bah? Palui banyak cakap siapa kau cakap ni? Siapa yang kau cakap ni? Mula sudah kan datang, saya betul-betul kau nampak. Dibayar betul kamu ni semua. Tapi kamu tahu kan, saya ketawa saya kamu makan duit haram ni. Mesin basuh pun jam betul. Kalau budak kecil sekalipun, kau bayangkan kalau mesin basuh tu kamu kasih masuk budak kecil pun belum tentu berpusing. Ini pula orang tua. Okey, dewasa. So mesin basuh tu memang dua pendapat sudah. Okey, dua pendapat sudah saya dapat berkenaan dengan mesin basuh tu lah. So mesin basuh tu memang naratif tu saya menolak. Sebab tu saya bersetuju. Patut saya bersetuju dengan dorang. Dia dah mula dah. Hai Cip. Okey. Berkenaan dengan mesin basuh itu. Okey. Sekejap Tapi hari tu Cikgu TDM ada buat SGA. Apa tu SGA? Sengaja bina naratif yang betul akal. Betul. Ada filem bully pasal mesin basuh ni. Tulang dia bukan patah begitu bah. Kita ada baca pada report dia punya CT scan. Jangan bah juga. Okey. Berkenaan dengan CCTV. Hai Kak Inawil. Hai. Berkenaan dengan CCTV. CCTV memang tidak ada di saksi yang tampil lah. Saksi yang tampil kepada kami memang dicakap CCTV memang tidak di asrama, tapi hanya ada di pejabat, di office. Yalah, kalau ikut logik pun asrama batu, asrama perempuan lagi. Kan itu kan semua aurat. So, of course lah. Dan saya pun ada juga bertanya. Kak, betulkah 30 kecederaan tu? Betul. Saya tidak akan ulas. Saya mau explain, untuk haters ataupun untuk yang tidak faham bahasa berkenaan dengan video saya yang saya penerangan saya kepada umum berkenaan dengan perjumpaan tertutup tersebut. Ini saya dah cakap semenanjung kan ni. Saya harap semua faham lah ya. So perjumpaan tersebut macam saya cakap, perjumpaan tersebut saya tak ada kepentingan apa-apa. Saya dijemput sebab orang kata penganjur Justice for Zara kononnya dah dibagi tahu ada 2 orang guru. Itu saya tahu, tapi selebihnya saya tak tahu siapa yang berada di dalam tempat tersebut. Dan semua naratif-naratif yang saya bidas tu, semuanya yang kami berbeza pendapat. Itu POV dia, kononnya dikatalah, dan itu POV saya. Dan sekarang dia pun kata dengan saya, apa menyebabkan POV awak boleh diterima pula, POV kami tak boleh diterima? Sebab POV awak tu tak masuk akal, sangat tak masuk akal. Itu sebabnya tak boleh diterima pakai. Cuma masa dekat muka buku saya berlapik taib, saya berlapik beritahu. Tapi jangan awak nak keluarkan fitnah pasal saya awak. Saya ni orang yang sentiasa bersedia. Macam tu. So macam saya cakap, kalau tak faham bahasa, tanya, tapi jangan menuduh. Saya tak pernah terima apa-apa bayaran daripada mana-mana pihak untuk menyebarkan naratif bahawa adik Zara bunuh diri. Tidak pernah sama sekali. Malahan saya berdiri teguh di belakang peguam adik Zara mengatakan bahawa adik Zara bukan bunuh diri. Kalaulah proses inquest keluar dan mengatakan terjun, ataupun apa pun, atau berkenaan dengan inquest lah, ingat kita sentiasa, peguam adik Zara sentiasa ada cara untuk membersihkan nama adik Zara. So sekarang ni kita kena doa supaya cikgu-cikgu ataupun naratif-naratif yang mengatakan adik Zara bunuh diri ni berjaya ditepis dengan suara rakyat.
So jangan putus asa untuk berdoa dan jangan sesekali memfitnah saya. Okey, semua video saya, okey, saya tetap dengan menyokong bahawa justice for Zara dan juga menolak bahawa adik Zara bunuh diri. Adik Zara tidak bunuh diri. Okey? Dan ada yang tanya dengan saya, kau dah bagi tahu ke dengan peguam adik Zara? Semuanya saya dah bagi tahu dengan peguam adik Zara. Tak ada satu pun yang saya tak bagi tahu dengan peguam adik Zara. In fact, apa sahaja finding saya yang saya rasa bermanfaat untuk keluarga adik Zara pun telah saya beri dan saya pas. Tidak ada satu pun saya sembunyikan. So, jangan memfitnah. Okey? Kalau awak cakap macam mana awak tahu? Mestilah bah. Takkanlah kalau saya nak pas dekat peguam adik Zara, saya tak sahihkan dulu benda tu. Mestilah saya dah sahihkan terlebih dahulu. So buat pencacai-pencacai politik yang dibayar untuk menjadi cyber troopers serang dekat TikTok saya, lepas ni saya tak layan dah, saya block saja. Sebab saya tak perlukan awak. Saya perlukan untuk orang yang betul-betul nak tahu berkenaan dengan perkembangan kes. In fact sekarang pun, saya ada dekat mahkamah. Nampak? Saya tengah tunggu proses inquest adik Zara. Nampak? Saya ada dengan tim Datuk Jeffrey. Okey, mana suara tim Datuk Jeffrey ni? Okey, kami sebelah suara menolak. Assalamualaikum dan salam satu culture. Okey, kepada seluruh peminat di daerah Beluran ini. Ada apa ini aku kasih tahu sama kamu ini tentang ini sekolah ini. Ini sekolah ini tidak wajib digelar sebagai SMK Tun Datu Mustafa. Oleh karena sekolah ini ada sudah satu kes kematian. Dan sekarang ini sekolah ini wajib digelar Sekolah Menengah Iblis Bersatu Pencabut Nyawa Umat Manusia. Okey? Ingat itu. Nama ini sekolah ini. Sudah saya tukar ini nama ini sekolah ini. Sekolah Menengah Iblis Bersatu Pencabut Nyawa Manusia.